Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sambung kitab kita. Kalau yang jawinya untuk surat 7 menceritakan tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW ya. Dan pas 27 jam. Ini kita raihkan malam Rejab 27 Rejab. Baik. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah letakkan subhana, maha suci Allah. Kenapa Allah tak letak alhamdulillah? Ya? Kenapa Allah tak letak Allahu akbar? Ya? Perkara yang dia nak buat selepas ini, perkara yang Allah nak buat selepas ini, tidak ada siapa yang boleh buat. Maknanya perkara yang asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, so perkara yang nak dijalankan, yang nak dibuatkan oleh Allah Ta'ala ini, perkara yang mencari adat, perkara yang mencari tak boleh dipikir oleh akal. Sebab itu dinamakan mukjizat. Mukjizat perkara yang tak boleh dipikir oleh akal. Maka diletakkan subhana, Allah saja, Allah sendiri menyucikan diri dia. Tak ada siapa yang boleh membuatkan perkara ataupun kejadian ini yang berlaku pada seorang hamba. Dia saja yang boleh buat. Nak samakan dia tak boleh. Lancarkan roket naik ke langit, boom, pun tak boleh. Itu maksud subhanallah. Maka Allah letakkan kalimah subhana. Allah sendiri menyucikan akan dirinya
supaya makhluk lain tidak boleh kata aku boleh buat. Aku boleh buat, aku boleh terbangkan sampai ke bulan kan. Aku boleh buat langkah cakar roket ni Haji Syari. Aku saja. Tak. Allah kata aku saja yang boleh buat memperjalankan akan dalam waktu yang singkat ni 2/3 makna dia Maha suci Allah Ta'ala ini tauhid. Mana diletakkan subhanallah. Ilmu tauhid kata ya, ini pegangan kita. Manusia tak boleh buat, makhluk lain pun tak boleh buat. Macam mana Allah pun buat, diletakkan ilmu tauhid itu di dalam awaludin ma'rifat, awal agama kenal Allah. Maka kita kena kenal Allah Ta'ala. Yang boleh buat ni asra ni. Asra ni maknanya kalau syara berjalan, kalau asra ni diperjalankan. Kalau kata syara, mana berjalanlah Rasulullah SAW daripada Mekah ke Muqaddis. Kata Muqaddis 1 bulan perjalanan. Itu yang tak boleh masuk akal. Macam mana kau yang Muhammad boleh berjalan 2/3 malam kau dah sampai ke bumi balik? Waktu yang singkat boleh turun kuat. Itu Allah letakkan perkataan subhana. Maha suci. Maka Allah tutupkan akan ayat itu, cerita itu dengan tauhid lagi. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mendengar, amat melihat. Dia tutup, dia jaga peristiwa itu. Allah menjaga peristiwa dengan kalimat tauhid. Ditutupkan permulaan cerita tadi itu dengan kalimat tauhid. Jadi mati kita, hidup kita mesti tutup mula dengan kalimat tauhid. Mati pun kena kalimat tauhid. Maka boleh ke kita jaga kalimat tauhid ni? Yang kata man akhirat kalamina inda ajalina qaula la ilaha illallah. Bolehkah kita jaga waktu kita akhir kita dalam keadaan nazak, nak nyebut Allah pun ini kan nak nyebut la ilaha illallah. Bolehkah kita jaga? Waktu hidup kita pun susah kita nak sebut la ilaha illallah. Susah nak sebut. Nasib baik terima bila kata tadi asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab kan, asyhadu la ilaha illallah. Kalau tak ada azan, kalimat tauhid pun tak sebut pun susah. Itu ringkasan ni kita letakkan. Kenapa Allah letakkan subhana, kenapa tak letakkan alhamdulillah? Itu kalimat tauhid juga. Allahu Akbar apa? Kenalah tempat dia. Kalau Allahu Akbar semayang, kita letakkan Allahu Akbar. Khas perkataan tu khas untuk membesarkan Allah. Ini subhan, menyucikan Allah daripada syirik. Apa dia? Tak ada siapa pun yang boleh buat macam Allah pun. Walaupun kita banyak duit, walaupun kita banyak tentera, walaupun kita apa, tapi kalau nak buat macam Allah, tak apa. Ya? Tembak pun roket naik. Dia kata sampai ke Marik, sampai ke bulan. Dulu dia kata sampai ke bulan, tapi sekarang tak boleh naik ke bulan. Rasulullah tuan, dia naik tuan, dia mi'raj, dia Isra dan Mi'raj. Dia diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Sebelum dia berjalan, disucikan hatinya oleh Allah Ta'ala, dibelahkan hatinya. Betul? Ini kan pula orang kafir boleh naik ke atas. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Rasulullah SAW disucikan hati dia, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ini dia naik ke langit, nak naik ke atas tanpa mandi hadas. Ada besar tuan. Jadi di sini tuan, pendek cerita ni, panjang tuan, di surat Merak ni panjang tuan. Saya baca surat Merak ni dan kitab ni Sifatul Muhtaj. Kecil dia memang. Sampai saya terbelah kulit pun tak ada.
eh? Start aja Rejab baca, habis satu pecah-pecah. cerita panjang man, tak cukup ni 20 minit. Saya kalau ceramah 2 jam sampai ke 12. Boleh tunggu bang? Boleh? Abang tunggulah abang saya lagi. Nampak tak? Susah. Kita pendekkan cerita. Kita pendekkan cerita sebab kita nak masuk halaman kita, kitab kita. Cerita Rasulullah SAW. Apa cerita dia? Muka surat 7. Pendekkan cerita ni tuan-tuan. Kata Allah kata Maha Suci Allah Ta'ala yang menjalankan atau Asra tu yang menjalankan akan hamba dengan hambanya sama. Allah menjalankan hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah SAW jalan dia atas Sara. Sara ni jalan sendiri, tak boleh masuk akal, tak boleh masuk. Macam semut lah. Kita kan macam cerita Isra ni macam semut. Semut ni Luqman masuk dalam kereta kita. Masuk kereta kita bawa ke Johor. Ya, bawa ke Johor. Dia nampak macam-macam, dia ngintai kan, gini. Lepas tu dia balik, dia jumpa kawan dia dekat Sungai Rambai ni. Apa ni? Petang. Dia cerita. Dia pun keluar daripada kereta man. Dia panggil kereta, dia cerita, tadi aku jalan pergi Johor. Kau ya betul, kata kawan dia. Semut ni tuan-tuan. Semut. Ya betul kau ni. Kau semut kaki kecil pula, berjalan pula, boleh sampai situ. Tak, aku dibawa oleh Luqman. Kalau itu percayalah aku. Kalau cerita Isra Mi'raj ni wajib kita orang Islam, wajib fardu ain belajar. Wajib pergi dengar Isra Mi'raj, wajib pergi. Siapa tak pergi dia berdosa. Pasal ini mukjizat Rasul, nak ceritakan mukjizat Rasul. Itu sebab saya kata minggu lepas, Luqman ini Isra Mi'raj 1.0. 1.0 edisi 1.2.0 edisi. Ada edisi Isra ada kan. Nak cerita ni tuan. Pasal cerita ni besar. Takut ni orang anak-anak muda ni tak percaya dengan Isra Mi'raj ni. Itu sebab kena baca ni kitab, kena baca kisah Nabi, kena alert. Wah, cakap putih kan. Ambil berat tentang kisah Rasul ni, kisah agama ni tuan-tuan. Jangan make poyo je, kata orang poyo kan. Poyo wakda kan. Apa pasal ni aku bising-bising kat masjid ni? Kita pun sikit-sikit Pak semayang. Aku tak nak cerita Pak semayang. Aku nak cerita lagi, sekejap lagi 5 minit. Kita nak cerita kitab kita. Semayang. Dengan semayang tuan-tuan, Allah beri pertolongan besok di akhirat. Berapa ramai orang meninggalkan semayang? Berapa ramai orang meninggalkan semayang tuan-tuan? Saya datang sini, orang masih ramai lagi. Masih lagi ramai di kedai makan buka puasa. Ya, buka puasa. Kita niat baiklah, sangka sabarlah tu imam. Sabarlah, bagilah peluang orang tu makan dulu. Kita sebut semayang sunat. Apa? Semayang sunat qabliyah maghrib. Allah Akbar. Nak bagi peluang pada orang buka puasa tadi. Nak bagi peluang orang buka puasa tadi semayang sama berjemaah. Pasal semayang jemaah ni 27. Kesian orang yang buka puasa tu, yang cuci kereta ke depan tu, bersusun. Betul ni? Allahu Akbar, bersusun. Padahal dia nak semayang, bagi dia cuci kereta tu, letak kereta tu, dia pun datang sini dekat, ya kan. Kita pun sabar. Kita pun semayang tahiyatul masjid, kita pun semayang, bagi dia. Kalau takut orang tadi semayang nak kejar tu imam, pasal dia belum ambil wuduk, dia tak ikut SOP, dia ambil wuduk di rumah. Ya, dia pun takut.
Seluar pun tadi, tak ada nak turun. Semayang pun saya ingat sebelah seluar. Allahu Akbar la ilaha. Oh, sabar Imam. Tak bila sabar. Pasal itu wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kamu kepada Allah Ta'ala dalam berbuat sabar dan dalam berbuat sembah. Wasta'inu, minta tolonglah engkau kepada aku, kata Allah Ta'ala, dalam keadaan sabar, dalam membuat sabar, dan juga dalam mengerjakan ibadah semayang. Kalau semayang ni tak sabar, dalam kabut, dia masuk Allah Akbar, boleh terima? Tak terima dia Tuhan. Allah kata sabar, dalam keadaan sabar semayang. Allah gopoh gapah tak ada, Allah tak terima tuan-tuan. Itu buat semayang. Nanti ustaz lain cerita buat semayang. Saya tak cerita buat semayang. Saya beritahu sebab saya datang lambat ni. Saya tengok orang kelam kabut pasal dua kaki tuan-tuan terkentuk lah. Pintu handphone langkang dia. Astaghfirullahaladzim. Saya anggaplah lepas ni ta'ani, kata Rasulullah. Ta'ani, tenang. Kasih dia semayang sunat Isnin. Sunat apa? Sunat Qabliyah. Maka Rasulullah SAW tunggu waktu subuh. Waktu subuh kan? Tunggu waktu subuh. Malaikat Jibril tak turun pun. Kan dia suruh, Allah kata pas semayang tu 5 waktu. Semayang subuh, zuhur, asar, maghrib. Tak turun malaikat Jibril tu. Rasulullah SAW heran. Kenapa tak turun ni? Dosa ke aku ni? Jibril turun waktu zuhur. Wah, salah ni. Rasulullah SAW tak semayang subuh tuan-tuan, awal. Dia semayang zuhur dulu. Kalau orang alim tuan-tuan, dia datang masjid, dia tengok ni. Oh, salah ni. Turun malaikat Jibril pada awal waktu ni. Waktu awal zuhur. Gelincir matahari turun Jibril. Ya Rasulullah SAW. Macam mana nak semayang? Ikut aku. Ikut aku. Jibril lah yang ajar Rasulullah semayang. Ini kita semayang ikut orang. Ada Luqman dah bahagia habis, tapi semayang. Nanti ada guru guru macam saya tak ajar. Kalau saya ajar tuan-tuan 100% harus 100%, insyaAllah. Bukan saya ada guru lain 100% juga. Ya, dia ajar. Saya ajar ini cukup. Jadi Rasulullah SAW, tuan-tuan, mak semayang tuan-tuan. Mak semayang kena belajar. Habis cerita. Pendek kata ini cerita. Isra' Mi'raj ni nak cerita lama. 1 bulan lebih tuan-tuan. Dalam kitab ni, malam berlakon Isra' Mi'raj, pegang cekak ni. Nanti orang tanya tuan-tuan, anak-anak kita tanya kita, Tok, Isra' Mi'raj tu apa? Cikgu kau tak cakap disalahkan cikgu. Patutnya datuklah dah. Wajib belajar, wajib ajar anak dia. Ayah dia dah surah kan? Ayah dia patut ajar tentang Isra' Mi'raj ni pada isteri dan anak-anak. Sebab dia wajib berdoa. Bukan semayang saja, berdoa. Bak kisah-kisah dalam Quran ini berdoa. Individu mesti tahu. Berlakulah pada malam Isnin, iaitu 27 Rejab. Ni pendek saya sikit. Saya sikit. Pada tahun yang ke-12, pada tahun ke-12 daripada Nabi dibangkitkan jadi Rasul, berlakulah Isra' dan Mi'raj. Isra' maknanya perjalanan Nabi daripada Makkahul Mukarramah. Sebelum berjalan dibelah itu saya tak cerita dah. Nanti ada pasal cerita panjang. Dan juga Mi'raj, peningkatan daripada Baitul Maqdis naiklah. Jadi berlakunya pada waktu malam. Jadi tuan-tuan nak bergerak dalam agama ni tuan-tuan, nak bergerak, nak hampirkan diri dengan Allah, buatlah ibadat pada waktu malam.
Itu nama ikatan tangga. Jadi pengikat macam penyanyi lah, Tuan Haji Sari. Okey, ya, nak cari ilham bila? Siang tak dapat, sebab siang janda lalu, tak jadi. Tak jadi. Kalau malam sunyi-sunyi, bulan di pagar bintang leng, betul? Jadi malamlah dalam orang mukmin, orang beriman pada Allah Ta'ala, mukmin, mereka yang beriman pada Allah Ta'ala, dia berjalan pada waktu malam. Dia punya apa? Dia punya peringkat martabat, nak naik martabat dia mesti berjalan pada waktu malam. Dia tak boleh jalan pada waktu siang. Ini masuk tasawuf ni. Sampai sikit. Saya acah-acah je tuan, saya colok-colok sikit. Dia bersilat sikit, agak tunjuk muka sikit. Jadi maka mesti ada tempat. Nak berubah ni kena ada tempat. Maka itu daripada baik Masjidil Haram kepada Baitul, ada tempat. Dalam tempat itu berhenti satu-satu sampai di Madinah sujud, sampai di Tursina sujud, sampai Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di gunung tu, berhenti sekejap, kali Jibril duduk, mayang 2 kali, sujud 2 kali. Masa tu kajian semayang cara kita ni belum lagi kan, dia ikut semayang Nabi Ibrahim. Kajian macam kita sujud rukuk ni apa ni belum lagi, belum diajar oleh Jibril dan belum diperintah, cuma sujud saja 2 kali, ngikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Faham ni Haji Yahya? Okey, right? Ya, sikit sampel ya. Berlaku pada malam Isnin 27 Rejab, ya. Selepas kematian apa? Selepas kematian Abu Talib dan juga Siti Khadijah. Dua-dua ni tuan-tuan, orang kuat yang menolong Rasulullah SAW menegakkan agama. Dalam perjalanan itu Allah hantar apa dia? Allah hantar 2 malaikat jadi penolong Rasul. Itu ketua malaikat itu Jibril dan Mikail. Hantar pula kenderaan buruk. Hantar kenderaan buruk mati. Yang buruk ni datang dari Rasul, didatangkan spesial binatang ni dari Rasul. Jadi kalau nak ajak tutup guru ni tuan-tuan, nak ambil tutup guru ni, ambillah kenderaan yang well-fire. Ya Rahman, ambil yang special sikit. Ada pula ambil yang special tu guru ni, pakai kereta ni. Betul tuan-tuan, saya pada satu hari tu kan, saya pergi tunggu ni. Orang yang bawa ni pakai kancil tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Dia kat rumah dia ada pokcik. Ada pokcik tu. Ada pokcik tuan-tuan. Lepas pokcik bawa kecil sikit lagi, ni lambung gini. Apa salahnya pakai yang tu? Yang kau pergi pakai kancil tu apa? Dah tersepit tu gemuk tersepit. La ilaha illallah. Rasulullah SAW nak berjalan ke Isra Mi'raj, Allah datangkan yang paling special, itu buruk. Buruk tuan-tuan, datang daripada syurga. Macam mana nak digambar pun kita tak boleh gambarkan. Cuma Rasulullah SAW dia cerita, punya kepak dia, kaki dia kan, kalau dia berjalan naik bukit, Rasulullah tetap gitu. Ni bukit tuan-tuan, tapi dia Rasulullah masih tetap jalan gitu. Kaki depan dia pendek, kaki belakang dia panjang. Itu absorber. Itu sebab kereta yang kita nak bawa tu absorber dia mesti mesti ada minor dah. Kalau tidak melambung turun, kalau kau pecah, dia aduh, kena lubang lah pelung. Itu absorber dia mesti baik. Itu kisah sampai dah tak ada Rasulullah nak nurun bukit, dia tak ada.
Kalau turun bukit nak kaki tengah, kaki depan buruk tu panjang, kaki belakang tak ada goyangnya Rasulullah SAW naik buruk ni. Ada. Kalau kita naik Lambo Mini boleh goyang? Tak ada kan? Dia langkah lompat Kalau naik Mercedes lagi lah. Macam Rahman, ambil sekali makan kau punya kereta lah sama. Maka tuan-tuan, ketika Rasulullah SAW nak naik buruk ni tuan-tuan, ni saya cerita tuan-tuan dengar baik. Ketika Rasulullah SAW nak naik buruk ni tuan, buruk ni tetap ke syurga, tempat yang orang baik, pangkat tinggi, tempat duduk yang baik. Wah, dia turun-turun, kemudian liar dia tuan. Dia tak nak apa? Dia tak, yang cerita kuda tak ada. Kuda kita yang kita naik ni memang liar ke? Ini buruk tuan-tuan. Dia pun liar. Jadi kalau kita ada pendudukan tuan, jangan liar tuan. Pangkat tinggi, jadi pengarah, jadi itu dia. Ini kita kiaskan ke sini. Faham? Saya punya cerita ni, kalau kau orang kaya, kau jangan liar. Begitulah maksud saya. Jadi dia sebab pangkat dia datang daripada syurga, dia tak bagi. Buruk ni tak bagi siapa naik. Marahlah Jibril lah. Marahlah Jibril. Jibril pun tarik tengkuk buruk ni. Tarik, maka dia pun bisik. Lebih bisik. Bisik pada telinga kanan buruk. Apa kata Jibril? Buruk, adakah engkau tak rasa malu? Yang naik ini itu Rasulullah, yang segala ni makhluk, segala makhluk, dia lah paling makhluk yang paling mulia dalam segala-galanya alam. Jadi bila buruk tu dengar tuan-tuan, terus apa kaji kita nak dapat sini? Apa ilmu yang kita dapat ke sini tuan-tuan? Kalau tuan-tuan, anak-anak kita liar tuan-tuan, tak mau sembahyang, tak mau apa, dalam rumah kita tak dibacakan Quran, tidak dibacakan selawat, maka nak diamkan ni buruk ni, maka disebut nama Rasulullah SAW, diam terus. Tawaduk itu dengan martabat tawaduk. Nak tawaduk ni umat kena sebut Rasulullah. Kalaulah sebut Rasulullah tak tawaduk, cek hati. Sebab Rasulullah SAW sebelum naik dia buruk tu, dia belah hati kan. Tapi kalau kita tawaduk, tawaduk lah. Tapi kalau tak jaga hati busuk, hati penyamun, hati mana, itu bukan tawaduk tuan-tuan. Itu penyamun namanya. Hati masih legah, hati lagi tapi pegami, rupa dia tawaduk. Takwa, tapi pakaian takwa bukan di sini, di baju, bukan di sorban, bukan di sini, bukan Allah, bukan. Pakaian takwa, takwa adalah manis dalam berbuat taat, suka dalam berbuat ibadah. Itu nak pakai tu, maka buruk pun diam, maka berjalanlah. So lepas dia dibisikkan. Jadi kalaulah ganaslah, tak mahu ibadat, bukalah dalam apa ni, Quran, bacalah rawi apa ni, kasidah sallallahu ala Muhammad, insyaallah. Anak tu kan, cucu tu akan reda. Anak tu taat seperti buruk. Seperti buruk. Jadi kisah dia kan, ingat baik-baik. Banyak hukum kat situ.
banyak cerita tu mak angkat kita nak ambil iktibar. Itu kata-kata tak boleh. Kita nak cerita tuan-tuan. Jadi berlakunya adalah cerita yang sangat panjang. Ya, pendek cerita, kita pendekkan cerita. Maka naiklah Rasulullah SAW kepada Baitul Ma'mur, langit yang kedua. Satu perjalanan langit ke langit ke 500 tahun, tuan-tuan. 500 yang kita nampak biru ni, itu bawah dia. Daripada langit yang biru ni, kita nampak dunia ni, sampai ke langit yang pertama tu 500 tahun perjalanan. Itu yang orang tak boleh masuk cerita ni, akal tak boleh tak boleh. Orang biasa kalau dia tak mengaji tauhid, tak logik. Tak. Sebab dia tak baca subhana tu, maha suci Allah Taala tu yang menjalankan agar dengan hamba-Nya bersama dengan Allah Taala. Itu kudrat Allah, iradat Allah Taala, berkehendak Allah Taala, Allah jalankan. Ya, dia tak baca itu. Dia pun malah nak dengar sikit bab semayang tu. Ya, nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala kena semayang kat dunia ni. Kalau tak nak semayang, maknanya tak dapat pertolongan Allah Ta'ala. Nak dapat syafaat Rasulullah SAW, kena banyak-banyak sebut Rasulullah kat dunia. Kalau tak sebut Rasulullah SAW dalam semayang, sah tak semayang? Kalau tak bagi salam pada Rasulullah SAW pada semayang, sah tak semayang? Besarnya semayang ni, tuan-tuan. Bukan disuruh oleh Ustaz Jabridah, yang suruh aqimus shalah. Sebab dalam semayang tu peningkatan. As-salatu mi'rajul mu'min. Semayang itu, alif lam pada semayang tu, semayang macam mana? Rupa semayang dengan kaifiat semayang, tahu kita belajar semayang. Ya, mi'raj, peningkatan bagi orang mukmin. Dia tak kata orang Islam, tak. Nabi tak kata orang Islam, tak. Nabi kata mukmin. Tiap-tiap raja mesti sultan. Betul? Sultan belum tentu lagi jadi raja. Betul? Bila sebut raja, dan tentu datang dari Rasul. Kalau sebut orang mukmin, sudah tentu tapi seluruh Islam belum tentu lagi Ingat, cakap ni nanti. Yang duduk sebelah kanan besok, di akhirat besok, mukmin, bukan Islam. Islamnya ada 4, tuan-tuan. Wih, banyak panjang cerita ni. Bila nak habis Islam merah buka 7 ni. Pasal 8.23 ni, tuan-tuan. 3 minit lagi, tuan. Ya Allah, ada masa mencemburi kita. Okey, tuan-tuan. Kalau nak sambung sama cerita lain dah. Aduh Lokman. Seperti inilah. Kamu sikit kan, tahan. Tenang. Balik. Dari pendeklah kita, dari peristiwa itu difardukan sembahyang 5 waktu. Setelah Rasulullah kembali dan ketahuinya. Sebelum itu, tuan-tuan, sebelumnya diberikan sembahyang itu, tuan-tuan, Rasulullah SAW bergeraklah daripada Baitul Ma'mur sampai kepada Sidratul Muntaha. Sebelum sampai Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dibawa masuk surga. Baik, buka kitab kita. Muka surat 7, kita baca kitab ini. Bismillah. Haji Syari, are you ready? Okay, tamam. Baik. Maka berjalanlah Rasulullah SAW kepada syurga. Saya tak nak cerita pasal syurga. Dah Rasulullah SAW pun dah lihat macam mana indahnya syurga, tak dapat dibayangkan, tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Rasulullah SAW pun seronoklah. Pasal ada syurga, ada surga bagi orang yang mau. Ini untuk siapa ya? Untuk siapakah ini yang malaikat Jibril? Ini untuk umatmu yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Masuk dalam surga. Rasulullah masuk, tuan-tuan, bukan pergi tepi.
Bukan begitu ya? Tepi. Maka keluarlah Rasulullah SAW dari surga, maka dibawa oleh Jibril ke mana? Ke mana? Ke tepi neraka tu. Tak masuk neraka, jangan kata pula Rasulullah ada pula penceramah kata masuk neraka. Ha? Rasulullah bukan, dibawa, dilihat oleh Rasulullah isi neraka, bukan masuk dalam neraka kan. Salah kitab tu dia baca tu. Salah kitab dia baca. Maka apa yang Rasulullah SAW nampak dalam neraka tu, ramai orang perempuan, bukan orang sini perempuan. Mana tak tahu lah, mungkin Afrika kot. Sini punya alhamdulillah ya. Baik. Ini perempuan siapa? Ibu kita, anak kita, nenek kita, kakak kita, adik kita, isteri kita. Ini perempuan Allah. Kurang semangat tu, tapi tak apa. Perempuan kata up sikit. Okay. Kita baca sikit lah ya. Baik. Muka surat 7. Maka seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini cerita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cerita, iaitu menantu bagi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ni orang menantu pada mak dan ibu kita, jaga baik-baik. Ini cerita-cerita ayah dan ibu ni, mak mentua ni, ayah mentua ni, pegang, cekap baik. Jangan cerita ke orang. Buruk mak mentua kita, ayah mentua kita ke, buruk ke, baik ke, yang baik dari cerita lah. Buruk jangan cerita. Sebab dosa ni sama dengan mak kita, dengan ayah kita, derhaka. Baik. Baik. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah pada suatu hari masuklah aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sertaku isteriku, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi nak pergi rumah bapa mentua atau rumah sendiri, balik bawalah isteri. Ini kaji dia. Jangan balik seorang-seorang. Kalau balik seorang-seorang, fitnah tak? Rahman, fitnah tak? Apa hal kau balik seorang-seorang ni? Kau gaduh ke dengan bini kau? Betul? Mak, ni lagi 30 hari ni nak raya ni. Lepas tu puasa ya, raya. Balik seorang-seorang raya. Tak menggalau mak kita, ayah kita. Mana anak kau, mana ya? Jadi nak balik tuan-tuan, nak balik rumah bapa mentua kita atau ayah kita, bawa isteri sekali. Seperti mana Sayyidina Ali. Ya, cara dia baik. Lalu kita dengar. Baik. Saya uraikan sikit. Maka masuklah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Maka tak kala menepuk pintu, jangan terjah je macam pelakon tu. Pelakon tu keluar kereta dia pun berlari. Mak, ayah pelopong sepak. Ini adab nak masuk rumah ayah kita tu bang. Ada menantu kita, anak kita kena ajar ni. Masuk dalam rumah ayah kita, walaupun rumah kita kecil kita, masih kita dibela dia kecil, masuk rumah tepuk kalau ataupun bunyi ting tong, ataupun assalamualaikum. Takut kalau kita terjah bapak pakai spender tu. Terbalik pula spender tu. Nampak tuan-tuan? Ini adab Rasulullah ajar pada anak yang pada kecil dia diajar tuan-tuan. Kena ajar ni adab ni. Itu sebab tak ada orang dulu-dulu dia panggil yang atuk-atuk ni, kan dia tak panggil bro, tak ada. Ya? Takkan ada anak-anak kita macam ni, kita lah dulu. Anak lompat-lompat depan orang tua ada. Sebab yang lagi kan, sekarang tengah semayang di bijak ni, Allah kau lah, aduh aku.
Boleh cakap belakang semayang. Aduh. Hello. Nampak tuan-tuan Ini Allah semua ajar adab pada Siti Fatimah, anak kesayangan dia. Ya. Jadi menantu kesayangan, anak kesayang. Jadi diri kita ni mak, menantu kesayangan mak kita. Kalau dah jadi kesayangan nantu ni, la haula wala, minta apa pun boleh mak. Betul. Kahwin dua pun tak apa. Betul. Betul tak? Bapak nak pergi mana? Nak pergi semayang tolak balak. Bapak aku dah tahu ini yang izinkan bapak dia kan. Maka dia pun lagi kat bapak biar Rabi punya cerita kan. Bapak mentua kan. Okey. Jaga. Jadi isteri kita ni, kalau dia tengok suami kita ni baik dengan bapak mentua, jaga itu berarti dia bagi kita betul-betul. Abang baik-baik dengan bapaknya bang. Tak ada kan, mestilah baik bapak kan. Macam-macam ya. Baik, kita cerita sikit. Maka Fatimah menepuk pintu, maka sabda Nabi SAW, jangan buka terus. Kita kat rumah ni sekarang penyamun banyak, ramai banyak penyamun. Buka bagi salam, tanya dulu siapa kat luar tu. Okay. Nabi SAW ajar gitu. Apa dia? Dengar macam tu. Maka sabda Nabi SAW, siapa yang bibi tu? Maka sahut Siti Fatimah, kami. Mana kami? Iaitu ramailah. Kalau anak, salam lah. Kan? Kami. Maknanya, dia datang dengan anak beranak. Ya. Jadi Rasulullah SAW pun buka. Maka sabda Rasulullah, siapa yang di pintu itu? Maka sahutnya Siti Fatimah, kami dengan suami kami, iaitu Ali. Kena sebut. Orang lain pula. Siapa tu? Dengan suami kami. Siapa nama suami kau? Abu. Dah kau. Dah lama tak balik. Tak balik. Dah tukau suami. Mana si Sulaiman? Dah Zurai bah. Zurai? La ilaha. Abah tak tahu pun. Pasal Zurai tak perlu saksi ayah mak, tak ada. Nikah tu boleh. Nikah tu saksi kan? Nampak? Ini cerita ni tuan-tuan. Kena sebut nama suami kita. Terlupa pula. Maji, terlupa nama suami. Engkau ada suami lain kau, kata dia. Hamba datang menghadap engkau akan dikau ya Rasulullah. Nampak tuan-tuan? Anak tetap dipanggil ya Rasulullah. Dia tak panggil Muhammad tak? Dia panggil ya Rasul, ya ayah dulu. Aku datang. Jadi anak jangan jadi ni panggil bro pula pada. Bro, saya datang rumah ni. Bukan macam tu. Kalau mak pun aku. Aku ni pun silap juga kan. Kalau kita cakap dengan mak dan ayah kita jangan cakap aku. Kisah dia macam iblis berkata dengan Allah. Allah perintahkan dia sujud kan. Tapi iblis kata tak boleh sujud. Kenapa kau tak boleh sujud? Sebab engkau jadikan dia adab itu dari erti daripada aku. Kau jadikan aku daripada Jadi kalau kita nak cakap aku ni dengan mak bapak ni tuan-tuan, aku ni anak, betul aku ni anak. Aku itu sama-sama ini. Jadi apa yang kita nak cakap, pakai nama kita. Ana, Alung, ya, Man ingat jadi lah kan? Betul? Kalau buat tu, kalau aku ingat jadi lah kan? Itu tanah kena bagi ke aku tau. Kak Mak, mak dengan aku siapa pandai? Aku ni mengaji tau, dua PhD. Satu pondok Haji Dah, satu lagi pondok Asadun. Aku jangan pakai dengan mak. Itu kurang adab. Jadi Rasulullah SAW kata Siti Fatimah,
Aku dengan akan dikau yang maka tak kala kami dengan suami kami. Dia tak cakap aku. Kami dengan suami kami datang hendak menghadap akan dikau ya Rasulullah. Tak kala membukalah pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat akan Nabi. Hal keadaan Nabi menangis lah. Menangis Nabi. Jambut basah, badan basah, muka pun sedih tu kan. Anak kita Pak Haji tengok kita senyum, ada tegur, lari dia. Kadang dia suruh belikan macam-macam, aku tidak ada. Baik aku jangan tanya. Betul Haji ya? Haji Syarif, betul ya? Baik, jangan aku tanya. Dia sedih, biarkan Haji. Ayah kita sakit kaki, urut kaki sendiri tuan-tuan. Ada kita tanya, jangan nangis. Jangan nangis. Ayah duduk kat kursi, ambil minyak angin, urut. Betul Mak Ji? Betul? Ada anak tanya, aku mak sakit mak, saya urut mak. Ada? Kau urut dah sendiri? Urut dah sendiri. Kalau kesian mak ayah. Anak sekarang dia tak tahu adab. Bukan orang sini ya. Ini orang mereka. Orang sini alhamdulillah. Ya. Oh, tapi kalau bapak mertua sakit, la ilaha illallah. Minyak apa yang dia tak beli? Macam-macam minyak senyonyong boleh urut kaki. Minyak senyonyong boleh. Ini minyak senyonyong. Silap. Rupanya dia dalam poket dia ada minyak senyonyong muka dalam poket tu. Bukan minyak apa? Minyak atar. Pakcik ada minyak atar? Ada? La ilaha illallah. Nak semayang pakai minyak atar tu kan. Wangi, nak hadap Allah Ta'ala dalam wangi-wangi. Baju yang elok. Bukan baju lompat-lompat pergi jogging, nak pergi apa, la ilaha illallah. Tak tahu lah saya budak-budak sekarang semayang pakai t-shirt dia, pakai tracksuit dia. Baru lepas main bola ni, Allah Akbar, dia berhenti sekejap, Allah Akbar. Kalau kita ikut belajar semayang tuan-tuan, tak sah semayang. Kenapa? Nampak bentuk badan. Bentuk badan ketika dia sujud, lagi nampak. Apa yang nampak? Tak tahu lah. Kalau laki-laki nampaklah macam-macam kan, kalau dia sujud. Kalau perempuan pakai seluar jin. La ilaha illallah. Ni serban boleh terangkat, kalau lengkup masuk balik kut. La ilaha illallah. Itu sebab orang tua dulu semayang Luqman dia pakai telekung. Dia tak pakai baju kurung ni, pakai baju kurung dalam, tapi telekung luar, supaya jangan nampak syik badan dia. Itu kaifiat semayang mesti menutup aurat, warna kulit dan bentuk badan. Sekarang ustazah saya pernah tengok ustazah, dia semayang pakai baju kurung, semayang Allah. Masa kami masa rokok ni, datanglah Pak Haji Leman dan la ilaha illallah. Itu sebab dia suruh duduk semayang dekat mana? Dekat yang tersorok. Ya, ada tidak. Ada dinding. Ada apa? Kalau tidak Tok Leman tadi itu tak semayang ya. Istimewa masuk. Potong dia, kalau potong dia 13, ini 23, ini 15, As-Salomah. Ustazah tu ketat ni kan. Ketat semayang. Sah ke semayang dia? Tak sah. Sebab nampak dia punya bentuk kan. Itu dia ajar untuk maji. Itu yang dia ajar maji. Bukan orang sini, tempat lain di Kelumpu kan. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam badan macam ukuran tiang ni lurus saja. Lurus saja tuan-tuan.
Jadi Rasulullah SAW menangis tentang. Jadi Siti Fatimah kata apa? Ya, baik. Maka kataku baginya, kata aku kata Siti Fatimah, anaknya kata, bagi Rasulullah, ya Rasulullah, akulah penebusmu. Siapa yang meluang kau menangis, ya Rasulullah, akulah penebusmu. Aku perempuan tuan-tuan, laki-laki tak cakap itu. Berani Rasulullah. Anak tuan, patutnya dia menjadi penebus kepada ayah yang menjadi. Tengok tu imam nangis. Ya, Allah nangis. Siapa nanti ayah? Ni, Leman akan pergi dia. Ada? Betul? Itulah kita nak didik anak kita supaya dia jadi penebus kita. Jangan banyak anak tak jadi penebus. Mati kita anak tu doa pun tidak, apa pun tidak. La ilaha illallah. Dia doanya ada doa dia bagi kiri tak imam. Dia tak ada, dia cabut caklip, dia caklip pun bagi nama je. La ilaha illallah. Wah, tiap-tiap orang yang meninggal diterima amalannya dan juga anak yang soleh. Dia bagi nama kain aku tak baca kok. Kalau dia tak ada aku tak baca kok. Fahim? Dia mesti duduk dengan dia mesti duduk kan. Itu saya tuan. Saya punya gaji tuan. Itu saya kata saya punya paku 7 kaki dalam, 7 kaki panjang, 3 kaki lebar tuan. Saya nak bawa mati. Amalan kita ni nak bawa mati. Jadikan anak kita ni penebus kita, Makcik. Jangan bagi duit aja. Jadikan anak kita tu kita memerlukan doa hidup. Sebab kita ni tak banyak buat amal tu kan. Tak banyak, Makcik. Kenapa saya cakap tu lalu tabung tidur? Sedar. Dah pergi dengan sendiri je. Dengan sendiri dia sedar. Alhamdulillah. Kenapa? Dah lalu tabung. Tabung kan. Ya Allah, ilaha illallah. Tengok lagi Jumaat. Naik sikit je tuan, 2792 je. Tu, kat papan tu. Betul? 2792. Naik 2777. Dah siap saya. Naik RM20 ya. La ilaha illallah. Teman, patutnya naik 30792. Betul? Sikit tuan. Orang nak buat qalil lamma tashkurun. Orang nak buat ibadat ni sikit je mah. Sikit tu mah dia kata banyak. RM1 pun kata dah banyak tu. Dah. Wahal yang cerita ni tuan-tuan, tak boleh dibayar dengan harga tuan-tuan. Tapi kita ni manusia menghargai kan orang yang nak menyelamatkan kita. Kita ambil, jangan pandang. Malam ni nasi buria ni. Daging masuk dah. Siapa tinggal, siapa cabut, cak liput lepas sembahyang, cak liput Assalamualaikum. Tak dapat nasi buria ni. Makcik, tunggu Makcik. Lepas sembahyang tunggulah. Tapi kau nak sembahyang kan? Imam doa kan? Kau tak nak doa dengan imam? Kau ingat kau punya doa tu. Wahal Allah terima, Allah beri pertolongan dengan bil jamaah. Doa pun dengan bil jamaah. Assalamualaikum, imam baca pusing-pusing dan hingga apabila siap. La ilaha illallah. Mana? Saya buat benar. Takut bini kan? Saya nak cerita tuan-tuan. Di situ. Pasal orang sahabat Nabi tuan-tuan. Jadi tak masuk lagi kita ni lah. Maksudnya Isra'. Pasal semayang ini adalah peningkatan kita tuan-tuan. Mi'raj. Siapa tak betul-betul semayang tuan-tuan, dia takkan dapat Mi'raj. Betul? Dia takkan dapat. Maka itu dengan kita nak pangkat di sisi Allah Ta'ala, betulkan semayang. Betulkan semayang. Saya nak cerita Sa'labah. Betul? Cerita sahabat Nabi. Betul? Benar tak? Dengar? Cerita Sa'labah. Sahabat Nabi SAW ni, bila dia semayang Sa'labah ni, Nabi selalu tengok. Lepas semayang dia cabut. Semayang cabut. Dia ada dua cerita ni.
Tuan-tuan pilihlah cerita ni. Tuan-tuan nak duduk macam mana? Nak duduk dengan Said Sa'labah ke nak duduk Said ada sahabat lain dan Nabi SAW? Dia orang cerita ni yang sama. Jadi Sa'labah ni lepas salam je Rasulullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia pun bangun. Dia bangun. Satu hari Nabi tahan dia. Dia duduk sebelah Nabi, Nabi pun tahan dia. Sa'labah, apa pasal kau bangun dulu? Kau punya sikap seperti munafik. Kau punya sikap seperti munafik. Apa sikap munafik? Seperti kau tidak menyukai aku. Wahal aku ni Rasul, wahal aku ni Rasul. Kenapa kau keluar? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku pakai jubah ni. Tak lagi. Haji pakai jubah. Pakai jubah Arab kan dia ada pakai jubah, ada pakainya lagi satu baju tu. Baju jubah yang boleh kan. Aku pakai ni, ya Rasulullah, aku balik ni sebab baju ni aku nak bagi pada isteri aku pakai. Pasal sahabat Nabi bukan kaya tuan-tuan. Tuan-tuan dia kaya. Ingat baik-baik ni, saya cerita ni. Tuan-tuan yang kaya tuan-tuan. Sahabat Nabi tak ada yang kaya tu Rahman bin Auf saja. Jangan salah Sayyidina Abu Bakar sama Umar. Yang lain-lain tu baru nak kaya lah. Jadi dia kata, baju aku ni adalah untuk isteri aku, buka untuk isteri aku. Jadi itu ya Rasulullah, aku keluar ni nak cepat-cepat nak bagi. Nak bagi isteri, bukan takut isteri kan? Nak bagi isteri, ataupun nak makan sama isteri. Kalau keluar ni cuma nak makan sama isteri. Kalau tidak isteri marah. Tapi bukan orang sini ya Maji. Okey. Ni orang Pelika. Jadi kata Nabi, awal dia cakap, Nabi kata, kau punya perangai seperti munafik. Ya Rasulullah, kalau kau tak bagi pada aku, kau doakan untuk aku. Ada ke boleh? Jangan kita minta doa pada orang alim tuan-tuan. Kalau dah dapat kita punya doa tu dah dapat makbul, jangan kau tinggalkan orang. Bagaimana? Lalu minta Ustaz doakan saya. Ini saya nak cakap ni. Kalau doa orang alim jadi kabul tuan-tuan, pada kita ni kabul terima, jangan lupa orang alim. Macam imam lah. Imam doa, ya Allah berikan rezeki pada orang kampung kan, luas rezeki, belanja makan pun tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau doa sendiri lah bang. Jangan berdoa orang lain lah. Ya. Mak, doa mak, tolong mak. Anak saya SPM nak 3A, tak nak 11A. Imam baca. Bawa balik ke Iman, bagi anak kita makan. Sebab majlis ilmu tuan-tuan, Allah turunkan rahmat. Tak logik kalau Allah turunkan bala. Itu sebab makanan yang ada tuan-tuan itu rahmat Allah, sapu habis. Jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal sikit pun, jangan tinggal. Kasih habis semua tuan-tuan. Rahmat Allah, apa rahmat? Kasih Allah Ta'ala. Kalau kau sakit, Allah sembuhkan. Kalau kau susah, Allah mudahkan. Kalau kau sempit, Allah lapangkan. Itu rahmat Allah. Faham ni? Saya minta maaf kan, saya kosongkan perut saya. Nak datang si pasal Oman kata, betul ini saya cakap bohong kan? Saya kosongkan perut saya supaya apa saya nak makan banyak kat sini. Kata tepu saya, itu ubat. Makan di majlis ilmu ini, majlis maulid adalah ubat bagi orang. Ini belum cerita lagi tentang pulang habis dia. Alamak, ini kan. Saya nak cerita pasal ubat ni Pak. Ini kan bukan ubat tu kan. Jadi kisah Sa'labah tu kan, dia minta doa. Ya Rasulullah, doakan aku kaya. Kata Rasulullah, cukuplah. Cukuplah. Engkau keadaan ini dapat kau semayang dengan belakang aku. Dapat kau semayang dengan belakang aku, tiap-tiap waktu ada. Ini orang saudara pelik. Dah dapat kaya, dah tinggal dengan imam dah. Dah tak semayang masjid surau dah. Sebab sibuk
sama dengan apa? Dengan cerita ni Sa'labah. Dengar kan? Kalau kau kaya, kau duduk masih lagi stay belakang imam, masih lagi stay, engkau tu sahabat nah. Ingat ni, Luqman. Sa'labah ni doa Nabi kan cukuplah 3 kali dia minta. Dah, Nabi kata, okeylah, kalau kau kata kau nak kaya, aku doa. Dia kaya. Mula Nabi bagi apa dia, kambing kan. Lama semayang 5 waktu, tinggal 3 waktu. Lama kambing banyak kan. Semayang pun dah hari Jumaat aja. Ada tak orang sini semayang di Jumaat? Itu Sa'labah. Makcik, hari Jumaat dah lama, dah banyak dah ambil kambing tu duduk kat luar Madinah. Tanya Nabi pun ni, itu Sa'labah. Tanya Nabi pun tak ada. Tanya Tuan Imam sihat tak? Tak ada langsung. Dia lalu masjid tekan. Mana kumpul ada tu. Kalau mana tu sakit. La ilaha illallah Muhammad. Jaga tak? Jaga baik-baik. Tinggallah sampai Nabi hantar Sayyidina Ali kata minta zakat kambing. Kata, tak ingat zakat. Ingat tak? Zakat harta, zakat binatang, zakat emas dan apa. Ingat baik-baik. Minta. Dia kata, tak bagi. Datang Sayyidina Abu Bakar hantar. Dia bagi. Ini kambing ni aku bagi tahu pada Nabi. Tak sepatutnya Nabi mengambil akan hadiah. Jadi zakat. Jadi ini kambing aku bagi kat dia sebagai sumbang. Astagfirullah. Kena tak Nabi kata awal tadi? Apa pasal kau punya perangai macam orang munafik? Yang keluar semayang ni, imam belum amin lagi dia dah go. Jaga baik-baik. 2 cerita tuan-tuan. Itu lagi 1 minggu depan. Kalau macam pasal saya tengok dah pukul 9 kan. Dia tak boleh pergi ni. Ni tak boleh pergi. Tuan-tuan saya dah tengok cik kaki ada. Yang muda pun tengok jam. Main takraw ke apa? Nak tengok tuan-tuan, akhir kalam cerita ni tuan, Abu Jahal tuan-tuan. Abu Jahal tuan-tuan mengatakan Nabi ni cerita nasib. Jadi nak ibadat misi manis, misi suka Islam Miraj? Suka? Tak dengar. Suka maji? Wow, perempuan memang hebat. Orang lelaki takut nak kata suka. Orang saya suka kan 2 jam lagi. Tapi buat ibadatnya orang perempuan. Maka itu Allah bagi tahu pada Rasulullah SAW cerita ni supaya jaga orang perempuan. Pasal dia rajin buat tapi dia lupa ramai dalam tangga ada lampu. Jadi Rasulullah SAW Sa'labah dari situ sampailah pada Sayyidina Umar sampai wafatnya Rasulullah SAW. Pada Sayyidina Abu Bakar minta dia nak bagi zakat. Sa'labah, masa zaman Rasulullah pun tak terima zakat kau. Inikah pula aku. Risau dia. Kesana kemari apa, ya Rasulullah, tak aku ni, maaf aku. Boleh dia katanya Rasulullah macam tu? La ilaha illallah. Jadi kita tak suka pada maulid Nabi sama dengan Sa'labah, sama dengan Abu Jahal. Nampak? Lepas tu zaman Sayyidina Umar merintah. Kata Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Rasulullah tak terima, kalau Sayyidina Abu Bakar tak terima, aku nak terima. Kau matilah dengan daging, dengan kambing-kambing kau. Matilah Sayyidina Abu Sa'labah dengan kambing-kambingnya dalam keadaan tidak patuh pada hukum Rasulullah. Kita lagi satu, bagi sahabat, itulah lain kita. Dia bangun juga. Rasulullah SAW tanya, sahabat,
Kau bangun apa? Adakah kau kaya? Adakah kau dah kaya daripada nikmat Allah? Minggu depan kalau panjang umur, kalau pendek umur cari cerita ni. Cari cerita. Dari kita cerita Mi'raj, kita panjangkan, kita laju-lajukan supaya dapatlah sikit ilmu tu. Dan baik. Saya nak kejar pukul 9 suku boleh. Baik. Maka kata go baginya, bagi penuhan bagi Rasulullah. Siapa kata? Saja asalnya Fatimah. Engkau bapaku dan ibuku ya Rasulullah, apalah yang menyebabkan kau menangis akan dia? Maka sabda Nabi bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam Mi'raj bahawa beberapa perempuan daripada umat aku di dalam seksa yang amat sangat. Maka sangat salahlah pekerjaan umat aku itu, perempuan itu. Kerana itulah yang aku menangis akan daku daripada sangat seksa mereka itu. Berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jangan hentak lagi, sabar, tanya dulu. Ya, Sayyidina Ali kata apa? Radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa, macam mana kau lihat keadaan mereka itu? Keadaan mereka itu dalam neraka. Siapa dia? Perempuan. Bukan perempuan sini, Makji. Makji, orang yang mukmin, ingat baik. Kita orang mukminah. Perempuan yang beriman pada Allah Ta'ala, pegang baik. Jadi kali gitu. Yang sebenarnya yang besok di akhirat dua, kanan kiri. Yang kanan ni mukmin mukminah. Orang perempuan laki-laki dan perempuan yang beriman pada Allah Ta'ala. Baik. Maka sabda Rasulullah SAW, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung-gantung dengan lidahnya, dan api nerakanya yang sangat panas dituangkan ke dalam leher. Ini saya tak boleh, saya laju tuan-tuan. Yang tu yang pertama, aku lihat dalam leher, tergantung-gantung lidahnya dengan lidah, dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya. Macam Haji, takut? Takut Haji? Patut dengar ni matilah. Patut dengar ni matilah. Ya Allah. Ya Allah. Sebab dah ramai dah orang buat ni. Kenapa jadi macam? Dah ramai dah. Tapi bukan macam ni. Dan yang kedua, aku lihat seorang perempuan yang tergantung-gantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. La ilaha illallah. Mana Nabi tak nangis tuan-tuan? Perempuan yang lemah itu dibakar, tuan-tuan. Kalau laki-laki itu dibakar sebab dia kuat, dia kata kan, kena api dunia pun kalau dah kering, ini kena api neraka, tuan-tuan. Daripada putih, merah jadi hitam, 1000 tahun dibakar naga. Naga tu 1000 tahun sampai dia jadi merah kemerahan, hitam-hitaman, tuan-tuan. Dibakar naga tu. La ilaha illallah. Dan yang ketiganya, aku pula lihat seorang perempuan yang tergantung-gantung dengan dua kakinya pada hal terikat, lagi terlipat, telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksakan itu dengan dua tangannya daripada pihak belakang, diikat gini belakang. Dan minyak tanah itu dilumut, bukan minyak tanah yang dekat kedai congkeng ni, kan? Minyak tanah, bukan, jangan sepukulkan minyak tanah kat sini. Minyak tanah yang dijadikan daripada api neraka. Ya Allah. Ingat tuan-tuan, yang isteri kita yang dah mati ni dalam kubur ni. Siapa yang jadi yang mati isteri jadi duda sekarang ni? Yang isteri yang dalam kubur ni. Yang tu yang patut kita nangis. Dia ikut kita ke? Dia ikut jalan kita ke? Ya Allah. Macam mana aku nak selamat isteri aku ni, ya Allah? Macam mana aku nak selamatkan isteri aku? Aku dah mati, baru hari ni aku dengar cerita ni, ya Allah. Asyik ada isteri, jaga isteri ni baik-baik. Masih lagi ada isteri, jaga isteri ini baik-baik. Jangan dia jadi ahli neraka. Itu Nabi SAW nangis, tuan-tuan, menenangkan umat dia yang lemah dibakar oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, peluklah isteri kita, tuan-tuan, selamatkan dia. Allah dah kata,
Jaga diri kamu, jaga istrimu. Anfusakum wa ahlikum nah. Ya Haji Syarif. Okey. Sentuh hati. Tak takut. Isteri kesayangan kita tuan-tuan tidur 60 tahun dengan kita, tiba-tiba dibakar dengan api neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Bukan kita nak orang lain. Patut ini cerita patut yang menakutkan kita tuan-tuan. Bab semayang tu lain hal. Kita Islam ni kebanyakan orang cerita pasal bab semayang. Aku tak nak cerita bab semayang. Aku nak cerita bab yang membuat kita menangis, yang membuat kita tersiksa kita tuan-tuan. Kenapa isteri kita dah meninggal, anak perempuan kita sudah meninggal dunia tuan-tuan. Kalau masih lagi sayangilah mereka itu supaya dia jangan menjadi ahli bahan pembakar manusia dan jin. Bahan pembakar apa? Api neraka itu bahan pembakarnya adalah manusia dan jin dan batu. Sebab dalam Quran dah kata walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan kupenuhkan, sesungguhnya aku akan penuhkan dalam neraka ini manusia dengan jin. Neraka ni aku penuhkan dengan, itu sumpah Allah SWT tuan. Jaga diri itu baik-baik tuan. Ya? Jaga diri. Jangan kita nak seronok-seronok ni. Nampak Nabi kata, aku nampak melihat seorang perempuan yang terikat-ikat dengan terlipat mata telah mengeluarkan segala malaikat, menyeksakan akan dua tangannya pada pihak belakang dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya dan dituangkan air panas ke dalam lehernya. Astagfirullah. Ya Allah, jauhkanlah ini dari isteriku dan anak-anak perempuanku dan kakak-kakakku, adik-adik aku. Mintalah pada malam Rejab bulan tapi dah lepas lah. Man, ingat tarikh Islam ni tuan-tuan. Sebab tarikh Islam ini kalau kita ingat doa dia kabul tuan-tuan. Kita tak tahu siapa yang bagi tahu kat kita selamat dari neraka dia. Maji ada. Ya Maji, nak kau punya taubat dah terima ada. Haji ada? Tak ada. Kalau tak ada, selamatkan diri kita dengan baca Quran, selawat pada Nabi, semayang sungguh-sungguh, minta pada Allah sungguh-sungguh, selamatkan darilah Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah. Tadi baca Imam betul? Itu doa tu khusus pada bulan Ramadan. Tak ada doa lain. Doa tu saya pakai tu. Doa tu Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min syarr. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwan fa'anna wa an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat. Tak ada doa lain pada bulan Ramadan. Dia tak pakai pada bulan-bulan yang lain. Dia khususi baju istiadat kan. Baju istiadat ni kita pakai masa istiadat lah. Dia tak boleh pakai baju istiadat pergi dalam tepi. Dia kata ni orang gila pun dia pakai. Tak kena tompek kita buat. Tak kena tompek kita doa. Ingat kan, itu saya punya kaji lain tuan. Kita pakai kita kaji kita tengok gitu. Kita halus. Dan kaji kita tengok. Kita kena tempatkan kita punya diri, amalan kita, doa kita kono pada tompek. Kalau kongkok duduknya dia teteh, bukan di lu. Tak kena tompek tu. Sekarang boleh doa. Doa apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Rejab dah habis. Betul. Begitu pun Allahumma barik lana Sya'ban wa ballina Ramadan. Rejab pun dah habis. Nampak? Maka dan aku lihat seorang perempuan. Boleh Maji saya habiskan ni? Lama 11 15 minit. Tak boleh, tak apalah. Imam ada hal tu. Saya tak ada hal. Kita mengaji 3 jam tu kan, sampai pukul 12. Ya. Saya kalau pakai mikrofon ni tu kan, kalau tuan-tuan tak nak bagi saya pakai ngaji mat, jangan pakai mikrofon. 2 minit je. Kalau ada mikrofon ni tuan, kalah dia. Ya. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan 2 susunya dan buah zakum itu dituangkan, zakum
dituangkan masuk dalam lehernya. Erti buah zakum itu iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit, berduri dia. Maka apabila memakanlah mereka itu perempuan akan buah zakum itu, Nusyai maka letaklah sekali isi perut mereka itu, dan otak mereka itu menggelegak, dan gusi mereka itu menggelegak, dan keluarlah lidah apinya daripada mulut mereka itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat baik-baik. Oh, ini menakutkan kita. Ini cerita cukup nak. Sebab aku ada isteri, sebab aku ada anak perempuan, sebab aku ibu, sebab ada nenek, sebab ada kakak, sebab ada adik. Ini cerita kena ceritakan pada anak-anak kita, tuan-tuan, yang tak ada kat sini. Balik bawa kitab ni cerita, duduk, aku nak baca. Macam berani. Kata kata nak jadi alim. Iyalah penyambung. Allah. Bukan dia kawan sini lah. InsyaAllah berani tu. Dan aku lihat pada seorang perempuan tergantung-gantung, hal menampaklah oleh segala malaikat, mengikatlah oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susu. Diikat kaki, letakkan dua susu, dan ditambat, diikat dua susunya kepada ubun-ubun, dilipat ke lentung, lipat. La ilaha illallah. Itu sebab mak kena baca la illallah. Nak ingatkan ni, jangan lupa tu kan, subuh dengan nak ingatkan ni Haji Hayat, nak ingatkan ni la ilaha illallah. Sebab yang boleh melamat, ingat kasih berat ni menyebut la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Nak melamatkan kita besok di akhir. Itu sebab kena duduk imam wirid, kita wirid. Jangan kita cabut calik pun. Anak harap semayang kita tadi pun ingat kunci kita. Betul? Masih berani jangan buka tudung dia, teman. Nanti tu kalau buka tudung dia baru buka sini, semua pandang ke sana. Tak berhenti kita. Nasib baik jauh boleh buka. Duduk lek, dengar lek. Nanti semayang. Rasulullah buat semayang waktu Isyak pukul 12. Rasulullah SAW semayang dia waktu Isyak pukul 12. Sebab dia nak baca turunnya wahyu. Betul? Ajabu Ajab Haji Syarif dia biasa dalam kata. Tuan-tuan tunggu je lah, saya nak balik. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung hal keadaan yang buta dan tuli dan keruh dalam kerungan api neraka. Padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalirlah ke dalam hidungnya. Dan segala badannya itu amat busuk, lagi terputar-putar seperti kena penyakit besar. Dan aku lihat seorang perempuan tergantung-gantung hal keadaannya, dipotong-potong segala daging badannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berlau hati dipotong-potong, belum lagi masuk neraka dah dipotong 18 kat dunia. Cerita potong-potong di dunia, potong 18, mati dijumpai mayat kena potong kepala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kat dunia dipotongnya. Kononnya dia tak dapat tu. Orang tak tahu, Tuhan tahu kau potong. Innahu sami'un basir. Dan aku lihat seorang perempuan, ini saya lompat-lompat tuan-tuan, seorang perempuan tergantung-gantung atas rupa anjing, dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya, dan keluarlah ia daripada mulutnya, dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya, dan nak memukul api neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, nak sambung ni man? Boleh man? Kata Sayyidina Ali, saya kata sambung orang dah bangun, nampak? Dah ambil wudu.
Dan kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, dan maka berkatalah Siti Fatimah, dia berdiri di peluk Rasulullah. Itu tentang nak sejukkan hati ayah yang kena peluk lah, anak kena peluk bah. Belilah handphone Vivo apa Oppo, peluklah, pujuklah ya tu kan, keras-keras saya, kita pun peluk, habis habis dia punya ego tu habis. Suka juga isteri kan, suami kang bang faham Haji? Ngejek mata lah. Jom kita pergi Malakat Mall. Malakat Mall? Mana tu? Dekat ni bau supermarket ayunya. Bau. Saya pun pergi tadi. Masya Allah, ramai yang masjid negara, masjid Tanah Hari tu. Tolong pergi tu. Pergi tu. Tolong orang lain. Masya Allah. Murah. Orang pergi. Pergi Malakat Mall. Dan kata Siti Fatimah, hei kekasihku, dia kata pada ayahnya, kekasihnya, la ilaha illallah, dan cahaya mataku khabarkanlah olehmu apa dosa mereka itu. Ni sekarang aku nak khabarkan. Hingga jatuhlah ini perempuan atas kalian mereka itu perempuan dengan berbagai-bagai seksa. Maka sabda Nabi SAW, dengan itu dan panjang umur, insyaAllah kita panjang. Boleh? Wah, kita berhenti sini. Belum, terus. Okey, baik. Ada perempuan yang tergantung-gantungnya dengan rambutnya. Itu, maka bahawa sesungguhnya ia tidak mau menutup aurat rambutnya daripada lelaki yang haram memandang akannya. Tengok tuan-tuan, ada tak keliling kita? Dah lah tak nak tutup. Pakai pula merah, rambut merah macam ekor tupai merah, action pula. Yelah, Rahman dah pakai rejoice Rahman, rambut lurus. Ada tengok Haji dalam iklan TV? Takkanlah nak. Itu berapa banyak tu. Lepas dry lepas tu dia gayung angin tak. Lampai ke Pak Haji. Rambut tu kena kat kau masuk dalam neraka tu. Ini siapa? Kalau tak jaga anak kita, kalau tak jaga isteri kita, masuk neraka. Berapa ramai di keliling kita ni? Sebab dia tak takut tuan-tuan, sebab dia pandang waktu tak ada kena seksa kan? Dunia ni bukan tempat seksa tuan-tuan. Kalau buatlah masa tak ada tempat seksa, tangkap polisi dia. Betul? Besok kan, ini cerita biar besok. Besok bila? Bila kau mati tu besok. Bila macam Wakman nak tegur Tan Sri ni, Tan Sri pakai tudung masuk neraka. YB nak tegur YB. Ya ilah, aku pakai uniform, aku punya pengarah, pegawai semua. Dia baik puan tak pakai tudung, puan pakai tudung. Alamat pangkat, alamat tak naik pangkat engkau. Takut tak naik pangkat, tegurlah. Apa masalah? Apa masalah? Tegurlah. Dai pun penakut, dia masuk TV. Ini live lah. Dia masuk TV, juru bahasa, juru cakap dia tu. Pengacara tak pakai tudung. Dia cek dia pasal agama, azab Tuhan. Ini dia tak tegur ni. La ilaha illallah. Penakut sebab masuk TV dapat beribu-ribu. Tegur kadang
Pendek dosa, pendek rezeki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tak boleh. Rezeki bukan kau punya. Rezeki tak pernah salah Allah. Nahnu narzuq, kata Allah. Kamilah yang memberi rezeki, bukan kami yang minta rezeki pada kau. Apa bodoh? Apa boleh? Kau marah kau. Zaman sekarang lagi bagus. Ustaz, nak cerita yang halal haram ni, neraka kat masjid. Dekat sini, Ustaz ni tak ada cerita. Yang kau kira, betul lah dia cakap. Yang tak nak cerita kat situ, buat apa? Marahlah dia. Tengah Islam main bola, tengah nak sepak gol. Oh, nanti dulu sembahyang. Dia pandang gini. Tengahlah perempuan. Sekarang ada perempuan main takraw tak? Ada? La ilaha illallah. Perempuan sab depan tok lebay lah. Oh, dia punya lipat gulung tuan-tuan, nampak sepeda. Siapa tak nak tengok? Ahli neraka dia. Ni Nabi cakap tuan-tuan, kalau rambut pun kau buka, pun ahli neraka. Kalau semua kau buka, menari lantai pun. Oh Maji, ada anak masuk sukan, menari irama, lantai Olimpik apa? Gimnastik. La ilaha illallah. Patutlah orang Melayu menang, dapat emas memang. Sebab orang putih tak pernah tengok tubuh orang Melayu. Itu cang itu pun 10 dia bagi. Terkejut kalau dia pelepung, jatuh. Siapa berani tegur? Kalau tegur pendek rezeki. Pengarah pun buang kerja. Tegur. Siapa yang menghalalkan? Tak ada halang tuan. Bila anak kita tengok, Orang Melayu jadi apa? Gimnastik tu. Oh, nama je jangan sebut. Tak ada kena-mengena. Oh, melompat sana. TV pun tengok masa dia pusing tu. Suruh masih pula tu. Oh, Maji, anak tu ke yang nak selamatkan kita waktu kita mati? Maji, anak tu ke? Ini Nabi kata tak tutup aurat, tayangkan muka gambut ni, gambut je. Ini cutting ni macam okey. Oh, ketat. Bila mama pakai celana, bisul papa meletup. La ilaha illallah Muhammad. Ini belum tes laki-laki, belum. Jadi Pak Maon, okey. Belum lagi yang mana kaki joget dulu macam. Buang tongkat. Wiring pun buang, apa punya tongkat ni? Nyebuk je, buang tongkat. Apa Haji? Okey. Itu sebab jangan dekat-dekat dengan karaoke ni. Pergi makan je. Keduri tak boleh kan? Oh, jangan dekat-dekat dengan karaoke ni. Oh, ini orang lama. Sini kan Pak Said. Ni orang lama. Minta satu lagu Pak Said. Pak Said. One song. Sing a song. One song. La ilaha illallah. Rupanya Pak Said ni tunggu je. Ada bawa CD tau. Bawa CD. Ini tak bohong bukan saya. Ini lawak. Bukan lawak dalam masjid ni. Depan mata saya tuan-tuan. Lepas dia satu. Lepas dia. Rupanya dia bawa CD. Buta tuan-tuan. Dulu dia celik. Lepas tu gabun mata kena apa dia, kencing mani, kencing darah, kencing apa, gabun dia bawa sini, dia dengar lagu tu je, musik. Itu sebab darah seni dan mengalir susah kan. Walaupun bayar ambai, dia punya apa, siput ni, bayar ambai ni, buat ambai. Kalau disuruh menyanyi, kalau darah seni dan mengalir, bila mama pakai celana, mati lagu. Ada orang sini buat. Tak ada kan? Orang Afrika.
Kalau ada, kau tanggung kau masuk neraka. Ini tuan jaga baik-baik. Ni iklan ni, iklan rambut apa semua ni. Ambil duit haram tu. Buatlah kerja yang halal. Walaupun kita tanam pokok, walaupun kita tanam sayur, halal tu. Pada kita jual tubuh kita buat apa? Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu jadi orang yang awal-awal kufur pada Allah Ta'ala. Orang yang mengikut ni ramai 1000, engkau taubat 1000 ni buat maksiat, sambung sampai kau hari kiamat kau disiksa oleh Allah Ta'ala. Sebab engkau orang yang awal-awal kufur dengan Allah Ta'ala. Siapa buat karaoke nyanyi kat kampung ni? Dia yang awal-awal kufur dengan Allah Ta'ala, kau jaga. Kau taubat pun Allah yang tu terus-menerus buat pun. Yalah, ni dia menyanyi kan, rambut tak ada pergi mak kahwin. Takkanlah pakai. Ada yang rambut perempuan tegak pun ada. Macam-macam. Alai Haji, jaga anak-anak kita lah Haji. Pak Haji, jaga anak kita, jangan masukkan anak kita dalam neraka. Kita tak takut, kita masuk neraka. Alhamdulillah. Baik. Nampak? Terjun tuan-tuan, jadi ahli sukan, jadi takraw, pemain takraw, pemain bola sepak. La ilaha illallah. Perempuan, dia tak tahu ke? Suruh berhenti tu. Suruh lama lagi tu. Sampai balik lah. Yang hujan lah lebat-lebat. Rahmat Allah Ta'ala. Makcik, pasal ni tak habis lagi ni. Betul tak tuan-tuan? Ada pula saya seronok, anak saya suka. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Dapat emas, alhamdulillah. 10,000 dapat pergi bawa haji ma umrah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Banyak-banyaklah sebut la ilaha illallah, supaya anak kita ringanlah. Supaya anak kita ingat daripada dosa. Rasulullah menangis mana? Kita dengar cerita ni tak menangis. Ada ceritanya, ada tak pada keluarga kita? Ada tak cerita ni, ada tak kena pada keluarga kita? Patutnya nangis kita. Tadi gambut tuan. Baik, kita teruskan. Kata Rahman, teruslah. Kasih tutup habis. Lepas tu kau nak panggil lagu ke tidak, kau punya pasal. Oh ini tak boleh panggil Ustaz Jambi ni, tak boleh. Kalau keras dia, tak boleh. Tak boleh. Paku dia tajam dia. Aku pun peduli. Pasal saya ngajar kitab ni tuan, 3 kali buka. Masuk 4 kali, hantar surat. Pengurusi kata ditangguhkan. Kita saya nak tengok sini handal tak ada. Andalnya dengar aku cerita ni. Ustaz, saya punya kaji bukan kaji macam ni tuan. Saya kaji tak. Saya dah 89 tuan, saya mengaji sampai sekarang saya kaji tuan. Saya faham sangatlah orang ni. Ada pun perempuan yang tergantung-gantung, saya ulang balik, rambut itu bangga bahawa sesungguhnya dia mau menutup rambutnya daripada laki-laki yang lain yang haram memandangkan dia. Yang boleh kahwin dengan dia banyak mah. Yang terjun dari itu ke bawah kan banyak tengok tu. Sampai saya pun tengok sab depan, anak Ali pun tak boleh. Hei, jangan Ali. Bukan senang nak tengok dia punya tu. Pak Haji, itu saya tengok Pak Haji. Tak ada saya tu, baik. Itu satu. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya, dan air yang panas masuk dituangkan dalam lehernya, maka sesungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Ini saya nak komen. Saya nak komen pada suami. Apa komen saya? Maaf kalau isteri kita yang menyakiti.
Kerana dia melahirkan anak kita, dia melahirkan suria kita. Saya ingat mereka itu. Mintalah malam-malam pada Allah, ya Allah taubat, ya Allah berilah hidayah pada isteri. Mereka itu menyakiti aku ya Rasul, ya Allah. Ya, minta pada Allah. Haji, ingat Haji, jangan sakitkan hati suami. Walaupun dia kahwin tu. Itu tak boleh tahan. Makcik, masalah kawinkan anak ke sana jauh tu. Johor satu, sini satu, kan jauh tu jalan. Takdir. Betul Makcik? Makcik menanggung. Suami kahwin dulu, asal Makcik marah? Kan takdir. Itu kan takdir Ustaz. Itu kan takdir, itu cari pasar. Itu cari apa? Itu cari pasar. Takdir itu memang dekatan Ustaz. Saya dah banyak, dah ramai orang datang kat saya dulu. Pasal bab tu kan 3 madu kan. Rupanya 3 dia. Apa siapa namanya? Jamil. Jamil, rupanya kau 3 Jamil. Jom kita tangkap dia. Tak apalah Makcik, 2 ke 3 tak apa, cakap kat dia. Hari ni giliran tuan. Kak Mina, Kak Mina Fatimah, pusing sampai abang mam. Itu je aja ada Makcik. Ya, kalau lah tengok sengit dia suami tu duduk dekat pintu kan. Bang, nak kahwin lah bang. Tapi pusingan tu siapa abang mampus tau. Okey. Ingat. Jangan marah isteri tu. Sebab kita yang cekap. Kalau isteri tu cari sendiri tak apa. Bang, saya tengok abang ni saya tak boleh layan abang. Sebab abang punya power lain. Biar kita cakap terang. Boleh Makcik? Dah tua-tua ni power lagi bang. Saya tak boleh tahan. Kopi kampung. Mi kolok. Makan pun kopang piau-piau. Tak apa mi pun kita tak tahu. Macam-macam. 3 in 1 makan. Yang kau dah tua-tua tu makan 3 in 1 tak apa. Makan Viagra tu apa. Saya tak boleh tahan. Bang, abang nak kahwin 4 ke? Abang punya pasal. Ni saya tolong carikan. Ada satu orang perempuan datang kan. Saya Ustaz, saya tak boleh tahan. Biar pula yang bini baru ni pergi bawa ke hospital. Asyik bawa dia pergi hospital je. Penat lah Ustaz. Kencing manis, kencing telajak, kencing apa semua ada Ustaz. Ya betul, bukan dengan bohong. Dia nak kahwin kan, depan suami dia tak. Dia nak kahwin kan, biar kalau Ustaz. Saya dah penat lah bawa. Pada dia kan kencing terkangkang, kencing diri, kencing apa yang setegak semua ada saya bawa lah. Penat saya jumpa pakar sampai pakar sini. Itu pun nak kahwin lagi 2. Biarlah bang. Nak kahwin 2. Betul ke Kak? Betul Ustaz. Saya tak ada kecil hati tu. Saya dah penat lah. Janganlah perempuan marah tuan. Jadi saya buka sini, sayanglah isteri kita yang satu tu. Kalau tak dapat bahaya, sudah tak tu. Makcik, saya sokong Makcik tu. Ada pun 2 susu tuan-tuan. Dan perempuan yang tergantung-gantung dalam lidah, jangan sakit kaki isteri suami ya. Sama ada sakit 4 pintu pelengkang, tak dapat pergi supermarket, ataupun pasar malam, ataupun tak pakai tak dapat baju kelawar. Pam pintu. Jangan sakit. Apa bang? Apa apa? Tolong. Jangan jangan suami. Tak boleh sakit hati suami, tak boleh. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan apa jeling-jeling. Sakit suami dia. Perli pula tu. Perli pula. Jaga. Masuk neraka kau.
Ini pas saya cakap, ini Nabi. Pasal dia nampak kisah Isra Mi'raj. Dan ada perempuan yang tergantung-gantung dua susunya, maka sesungguhnya ia memberi air susu suaminya. Susu yang ada pada isteri itu adalah hak suami. Jangan kita bagi-bagi susu ni pada orang lain. Kalau susu tu pun tak boleh dibagi, nampak benda tu pun tak boleh ke? Sekarang terbelah sini tuan-tuan, macam orang putih terbelah sini lah. Wajah Allah begini. La ilaha illallah. Mandi pakai semintang tuan. Habislah tuan. Kalau air susu tak boleh bagi, ini kasih nampak pula. Itu sebab orang yang nak buat baju raya ni jaga baik-baik. Dia belahnya kain, jalan neraka, tutup syurga, jalan maka syurga. Dia pun dapat dosa. Ada ke baik-baik haji? Kalau tempat apa ni baju raya, jangan belah-belah. Dulu rumah saya bukan jahit. Jangan, saya kata jangan kau belah-belah. Kalau belah-belah kau masuk neraka. Perhatikan anak-anak kita ni beli baju. Jangan ikut sedap dia je. Ada kita berani anak pakai skirt, la ilaha illallah. Tongking nampak kontut, la ilaha illallah. Ya, ada je. Kita masuk neraka ni, Pak Haji. Biarkan anak kita berbuat maksiat. Baik, ada pun perempuan yang tergantung dua kakinya dalam terowongan api neraka, maka bahawa sesungguhnya ia keluar daripada suami dengan tiada izin daripada suaminya. Jaga, nak pergi kerja pun minta. Nak balik kerja, nak pergi beli sayur minta. Bang, saya singgah beli sayur ni. Minta. Apa susah, telefon ada. Halo. Vivo ada, Viva pun ada, Oppo pun ada, macam-macam ada. Tak percaya, abang saya pergi ambil gambar selfie, Allahku, ambil dengan sayur, dengan ikan. Suami pun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang perempuan ni bawa dua perut. Satu bawa tongkai, satu bawa rahim. Suami cemburu, kenapa? Cemburu betul lah bang ni. Betul lah. Tu dalam perut tu apa? Aku cemburu, jangan ada dalam perut tu bukan aku nyusul dia. Abang ni sangka buruk. Baik, aku sangka buruk pada sangka baik. Betul? Tu zodiak tu. Kalau keluar-keluar bukan kat sini. Dia keluar-keluar, hitam semua, rambut keriting. La ilaha illallah. Kerja malam, keluar keriting rambut. Bukan saya cakap ni, Makcik cakap. Betul tak ni Makcik? Itu sebab lelaki cemburu jangan marah. Pasal dia sayang lah tu. Dia nak jaga nasab dia. Sebab kau cantik. Itu sebab dia marah. Itu yang mati tu kena pukul, kenapa berebut perempuan. Betul? Kata Pak Pangai Tongkol tu, usia dalam poyang, jual orang lebih baik daripada jual minyak jadi unta. Berapa ramai yang mati bergaduh dengan dalam viral ni, mati sebab perempuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, baik, saya habis sikit 5 minit. Oli, 5 minit, right? Dan ada pun perempuan yang tergantung memakan layakkan tubuhnya dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya, maka sesungguhnya ia memperhiasi akan tubuh badannya kerana orang lain dan tiada memperhiasi bagi suaminya. Nampak? Nak pakai makeup, pakailah makeup. Si disiplin, apa ke pakailah Haji, tapi untuk suami. Jangan hiaskan baju gitu, pakai baju ketat-ketat. Dengan suami tak pakai baju ketat-ketat. Dengan orang lain kemain, beri khusus kemain. Ketat-ketat, pakai makeup. Cantik menggelap. Kalau dengan suami, tepung komak.
Ni tengok lawa tak aku kata apa ni, apa tu, siapa nama tu, aku dah pakai tepung komak aku pakai. Pakailah tuan-tuan. Takut suami pakai apa, bedak sejuk tu dah putih, suami masuk, apa hal ni putih ni, takut suami. Pakailah City Supply tu, Avon dulu, Avon sakai City, sekarang apa tu, siapa ni, Diva macam-macam ada. Pakailah, pakai hias baju kita, hias muka kita untuk suami, jangan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain bila sunnah, baju ke kau hias, kau pakai jantik-jantik kudung, sampai nak tercekik kita tengok makan pun payah. Diikat sana tadi, bawal sana, bawal sini, kita tunggu, kita siap sekejap je, nak tunggu dia siap, nak matching lagi gini. Tak salah, buka lagi, ambil lain tu, tapi bukan sini lagi, orang Amerika. Semua perempuan sini okey, alhamdulillah, syukur. 2 jam tunggu, nak pergi kenduri tuan-tuan. Kalau tidur dengan suami, cukuplah pakai baju kelawar lah, hilang, tak ada mood. Pakcik, kahwin dengan muda, anak muda, kita dah tua, nak datang mood, nak dah, mestilah pakai, kau pakai cantik-cantik, ada peluang ada apa? Ada peluang. Tak ada peluang jangan kayak pasal. Baik, dan ada perempuan yang tergantung-gantung dengan 2 kakinya, yang tertambat pada 2 susunya, bertambat pada ubun-ubunnya, dan dijadikan kepada berapa bulan. Dan kalau yang memakanlah ia akan dagingnya, dan minumlah ia akan darahnya. Dan bahawa sesungguhnya dia dalam dunia tiada hendak bersuci badannya, dia tak nak bersihkan badan dia. La ilaha illallah. Dan dia hendak mandi daripada junub dan haid dan daripada nifas, dan meringankan akan sembahyang. Jadi perempuan bila masuk waktu terus sembahyang lah, masuk sembahyang. Kenapa? Dia ada darah haid dan dia ada darah nifas. Kalau dia lambat-lambat sembahyang, tengok cerita Jepun, cerita Korea, keluar darah dia, kodok sembahyang. Dia tak tahu siapa nak tanggung, suami dia tanggung. Kena kodok kan? Kenapa? Sebab sembahyang dah masuk, patah sembahyang, kalau lalai masuk neraka tu. Dan ada pun perempuan yang tergantung-gantung hal keadaannya, keluh dan buta dan tuli, yang ada pada golongan daripada neraka, maka sesungguhnya adalah ia mendatangkan daripada anak zina. La haula wa la quwwata, minta pelindung. Berapa banyak kita tengok tampak anak jual zina ni kat longkang, dekat macam-macam tuan-tuan. Sebab dah pandang biasa. Wahal dulu zaman-zaman datuk-datuk kita tak pernah juga ni. Tak apa, anak zina ni tak apa. Anak tu tak salah, yang salahnya mak bapak. Jaga. Bawa anak, anak pun bawa ke rumah, ini boyfriend. Kau datang dengan siapa? Nak siapa hantar kau? Boyfriend. Siapa tu? Ahmad. Bagus. Tak ada tanya lah, kau nak kena menyepak ke? Kau tak tahu hukum Berani cakap tu. Welfare ni dia bayar. Welfare ni dia bayar. Tak berani kita kan, siapa nak bayar tu? Welfare yang dia bagi kat kita tu, dia bagi kat kita tu tujuannya nak nutup, bukan orang sini dah, orang lain cerita orang lain ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tak nak boleh tu. Dan ada pun perempuan yang kepalanya seperti babi dan juga badannya seperti anjing, seperti himar, yakni keldai, bahawa sesungguhnya ia sangat-sangat mengadu-adu lagi amat dusta. Mengadu-ngadu ada membawang. Bagus juga SKP ni, jaga jangan COVID ni datang, tak payah datang 5 orang kan, tak ada membawang. Nak potong bawah orang kahwin pun tak ada kan. Jaga kan. Itu sebab tuan-tuan, apabila mati saja tak, ini tu. Itu sebab dulu orang tak bagi tengok mayat ni. Yang boleh tengok waris dengan imam. Pasal apa? Pasal dia nak tengok muka dia. Ingat baik-baik kan?
Jangan pergi-pergi rumah tengok mayat orang ke, adik-beradik ke apa. Buka Google. Tengok dia. Kena. Dia giling minat. Pengsan. Piramid kan? Dul minah dulu ke? Dul mati ke? Minah dulu mati. Ada mati. Kira betul. Terkejut. Mati dul mati dulu ke? Minah ke mati dulu? Ini anak aku lagi lah mati dulu. Mati pun ditipu. Betul? Sekarang tipu kan? Ayahku dah mati. Sebab ayah ada 1.7 juta dalam bank. Tipu ayah mal. Bukan saya kat orang kan. Masa saya kerja dulu, orang mata kan. Tapi bukan orang sini. Ini saya cerita kan. Jaga baik-baik. Haji punya buku bank jaga. Jangan kasih anak tengok. Ya Allah. Dia cakap dekat pegawai, saya nak balik rumah. Sebab apa? Ambil cuti. Ayah saya meninggal. Ayah meninggal? Ya. Kita kan ada koperasi, kalau meninggal ada tabungan. Meninggal pun kita cross check, bagi kat dia 1,000 dulu tahun 89. 1,000. Dah bagi. Dalam tempoh 1 jam, ayah dia telefon. Telefon. Boleh saya cakap dengan anak saya? Siapa? Ini nama. Ini tak ada kena mana. Yang hidup dan mati. Itu nama samaran. Contoh Kamal namanya kan. Dan saya cakap dengan Kamal, boleh? Kamal, boleh? Dia dah balik ya? Balik mana? Melaka. Buat apa? Ada kematian. Siapa mati? Bapak dia mati. Bapak dia? Akulah bapak dia. La ilaha illallah. Wah, aku bapak dia. Betul ke Pakcik? Betul. Saya dah sign borang ni nak balik ni dan bagi duit dah 1,000 dah. Dia pun arahan keluar, cari orang ni sampai dapat. Itu pun kayu lah kan. Cari rupanya Pak Haji minta maaf kata. Betul kata piramid kita tadi. Sebab judi boleh jual anak. Betul? Sebabkan judi boleh jualkan anak. Tuan-tuan. Nasib baik ada Haji Sata. Nasib baik ada Haji Sata, tuan-tuan. Penyelamat. Kalau tidak mati anak tadi, masuk sungai. Nampak Pak Haji? Jangan biar suami kita main judi, main toto ni. Habis kelang kita ni. Habis kelang kita, tuan-tuan. Wa na'udzubillah min zalik, la ilaha illallah. Tak boleh lagi lama-lama ni. Habis. Dan ada pun perempuan. Dia tukar tau. Apabila mati je, dia tukar. Itu sebab imam pun tengok. Tak payah mandi. Sebab dah buka muka. Badan manusia buka muka. Bukan orang sini tempat lain ni. Ni cerita saya. Ni cerita tentang saya pernah tanya pasal apa tak percaya tauhid. Pasal tak percaya tauhid, apakah muka dia berubah? Itu sebab orang tarik kain panjang. Betul? Bila masuk jenazah, tarikkan kain panjang. Sekarang ada? Tak ada. Ambil gambar pula, video. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bid'ah, haram, dosa-dosa. Yang boleh tengok siapa? Kan sunat membuka akan muka imam Betul? Sunat. Apa tujuan? Imam nak tengok ni. Rupa apa ke tidak? Pasal masa hidup membawang, mendusta, penipu, pembohong, penyamun, minum arak, perogol. Bagaimana? Dia berubah. Maka imam pun tengok. Okey, anak, sah tutup. Seorang pun boleh tengok dulu. Balik. Saya pun dari kubur saya tahu. Tak dibenarkan. Pasal tutup kain, dia tutup. Sekarang tak ada. Sekarang masuk orang tengok, ambil gambar, tambah pula yang popular kan. Buat kenangan. La ilaha. Ini orang mati bukan untuk kenangan. Apa?
Orang mati tuan-tuan. Berubah jadi babi. Jadi muka jadi babi, badan jadi himar. Jadi keldai. Bahawa sesungguhnya dia sangat mengadu-adukan, suka mengelagukan orang. Ini. Baik laki-laki, baik pun. Hamba pula minta maaf tuan, nak dekat PRU 15. Lagi dia dah. Lagi dia lagi. Mereka jangan masuk campur tu. Kalau tak nak ubahmu, saya bagi tip je, jangan masuk campur. Dia nak jadi muka berubah, dia nak pasal. Malu mak bapak kita, malu tuan-tuan. Ya. Dan ada perempuan yang seperti rupa anjing. Ada rupa anjing tuan-tuan. Ada rupa anjing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan api masuk ia dalam mulutnya dan keluarlah ia daripada tubuhnya. Maka bahawa sesungguhnya ia sangat membangkit-bangkitkan manusia, lagi banyak dengki berdengki. Itu saya kata tadi, jangan masuk campur. Tuan Haji, ni PRU 15 ada. Jangan kita masuk campur ni hal membangkit-bangkit dengki berdengki. Imam jadi imam, jadi imam ya. Ustaz jadi ustaz, jadi ustaz ya. Allahu Akbar, balik Assalamualaikum, Assalamualaikum, cabut. Jangan berdengki dah. Jangan masuk campur ni. Kalau tak nak ubah muka macam mana, senang tuan-tuan. Kalau nak tahu dia untuk mati muka anjing, dia punya hidup dia berdengki dah. Berdengki dah. Sudah dia dapat. Sudah kan Piramli jaga, dia punya rezeki, teman, dia makanlah. Lu punya rezeki, lu makanlah. Apa lu mau gaduh? Betul? Betul tak? Dia jadi calon, biarlah. Betul? Tak payah gaduh kan? Habis. Bunaya, jagalah kata Nabi. Bunaya, anak-anakku, jagalah bagi perempuan yang derhakalah ia akan suaminya. Nasihat betul-betul. Nasihat betul-betul perempuan supaya dia jangan jadi derhaka pada suami. Habis kali kita. Habis. Itulah 2.0 Isra' Mi'raj. Jadi wajib kita belajar Isra' Mi'raj. Wajib. Ini fardu ain. Sebab ada cerita pasal hukum hidup kita. Jangan tinggalkan, jangan rasa bosan, jangan rasa apa, lama pun tak apa untuk menyelamatkan diri. Sebab kita banyak dosa, Haji Jaya, banyak dosa. Jadi pemimpin, jadi pengarah, jadi pengurus, pijak orang, nak naik pangkat pijak orang, tak ada berdosa. Nak jadi ustaz, pijak. Kalau ustaz sini tempat lain. Oh, kenapa? Jangan ambil dia. Dia tu mulut celupah. Ambil aku. Aku murah sikit, aku RM50 dah. Dia rugi tau. Dengan itu tuan-tuan, cipta Abu Lahab ni tuan-tuan, yang tak suka Isra' Mi'raj ni, yang rasa Nabi sihir kita ni, karut Abu Lahab. Siapa yang kata Isra' Mi'raj ni karut, tak masuk akal, itu Abu Lahab. Itu and the gang. Ada? And the gang Abu Lahab. Kita yang beriman wajib beriman sebab ada dalam Quran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman wa fahman salihan. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwarta Allah min syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat. Amin. Wassalamu alaikum. Minta maaf Haji Abang.